Yang sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi 24 September 2022. Saya Syahril Sarabudin. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Malaysia mahu kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dihapuskan. Masyarakat antarabangsa perlu ambil lebih ramai pelarian Rohingya. Baik, itu tadi visual Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang tampil segak berbaju Melayu hitam sebaik melangkah masuk ke Dewan Utama PBB awal pagi tadi sekaligus mencuri tumpuan delegasi yang lain. Kepinjangan Tadbir Urus Global dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menjadi punca konflik dan krisis yang berlaku di seluruh dunia tidak dapat diselesaikan. Ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agong PBB ke-77, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan tegas menyuarakan masalah yang paling besar di badan dunia itu adalah majlis keselamatannya. Kuasa veto sering disalahgunakan untuk memihak kepada kuasa dunia tertentu. Ia tidak demokratik dan melanggar prinsip asas demokrasi. Ini menyebabkan konflik yang berlaku tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana wakil tetap majlis tersebut. Selaras dengan prinsip satu negara, satu undi, sekarang adalah masanya kuasa veto dihapuskan. Sebagai organisasi yang membawa semangat dan lambang demokrasi kepada dunia, PBB perlu kembali kepada landasan penubuhannya. Piagam PBB dan Undang-Undang Antarabangsa wujud untuk menggalakkan penyelesaian damai bagi pertikaian antara negara. Kedua-duanya menetapkan hak sesebuah negara dalam mengejar kepentingan diri. Perdana Menteri menegaskan berdasarkan prinsip itu, Malaysia menentang pencabulan Undang-Undang Antarabangsa termasuk prinsip kedaulatan dan integriti wilayah sesebuah negara. Jelasnya apabila konflik tercetus, semua pihak bertanggungjawab untuk meredakan ketegangan serta memberi keutamaan kepada keselamatan dan nyawa orang awam. Malaysia tidak bersetuju dengan tindakan pengasingan sesebuah negara daripada pertubuhan antarabangsa. Langkah sedemikian bertentangan dengan prinsip multilateralisme dan menghalang dialog. Sementara itu, Malaysia mahu kuasa-kuasa besar bersikap jujur dalam menyelesaikan isu kekejaman yang dihadapi rakyat Palestin. Datuk Seri Ismail Sabri meminta PBB mengambil pendirian tegas itu bagi memastikan penyelesaian segera terhadap krisis yang telah lama berlarutan di bumi Palestin. Apa yang berlaku hari ini, kebanyakan negara begitu cepat bertindak dalam kes yang berlaku di Ukraine. Malaysia mahu tindakan yang sama harus diambil bagi menyelesaikan isu di Palestin. Israel perlu berhenti menjadi sebuah entiti apartheid. Perdana Menteri menyuarakan kekecewaan Malaysia dengan pendudukan secara kejam oleh Israel. Rakyat Palestin terus hidup dalam belenggu dasar-dasar diskriminasi rejim Zionis. Penempatan haram yang semakin berleluasa bertentangan dengan undang-undang antarabangsa, termasuk resolusi 2334 Majlis Keselamatan. Ia telah menyebabkan hak paling asas rakyat Palestin terus dinafikan.
Mengenai isu Ukraine, Malaysia mengalu-alukan pewujudan koridor laluan laut yang membolehkan penghantaran biji rin dari negara itu. Datuk Seri Ismail Sabri menyifatkannya sebagai langkah positif dalam menangani masalah sekuriti makanan. Dalam hal ini, Malaysia ingin mengulangi ketegasan agar semua negara, terutamanya kuasa-kuasa besar, supaya mengelak daripada mewujudkan blok pengasingan yang hanya akan mendorong dunia ke kancah perang dingin. Dunia perlu sedar keamanan hanya boleh dicapai melalui dialog dan rundingan. Perdana Menteri berkata harga yang perlu dibayar sesebuah peperangan adalah tinggi nilainya. Ia dibuktikan dengan situasi yang dialami Ukraine. Kesannya bukan sahaja dideritai oleh rakyat dan negara itu, malah turut dirasai seluruh dunia. Konflik berkenaan mengancam keamanan, keselamatan global, ekonomi dan menggugat sekuriti makanan. Malaysia terus lantang menyuarakan pandangan dan penyelesaian berhubung beberapa isu penting yang dihadapi dunia di pentas PBB. Tegas Perdana Menteri, negara maju memikul tanggungjawab untuk meningkatkan bantuan kepada negara membangun dengan memenuhi komitmen menyediakan peruntukan $100 bilion Amerika setahun tanpa syarat. Ini dapat merealisasikan tindakan terhadap perubahan iklim yang sepatutnya dilaksanakan sejak tahun 2020. Pada tahun lepas sahaja, Malaysia telah dilanda banjir paling serius dalam sejarah yang mengakibatkan kerugian dianggarkan mencecah 1.4 bilion US dollar ataupun 6.1 bilion ringgit. Ramai terkorban dan hampir 100,000 terpaksa dipindahkan ke pusat penempatan sementara. Situasi ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah di beberapa negara lain. Jelas sekali, langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perlu diteruskan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan komitmen Malaysia dalam menjalankan tanggungjawab dan peranan bagi memastikan pemuliharaan dan kelestarian alam sekitar. Sebagai negara membangun, pelaksanaan dan kejayaan pembangunan sosioekonomi lebih hijau dan mapan akan dicapai dengan sahutan janji yang saksama dan inklusif. Hakikatnya, teknologi baharu menjadi penggalak kepada sesebuah negara untuk beralih kepada teknologi tenaga boleh diperbaharui. Bagaimanapun, teknologi baharu itu perlulah bersifat mampu milik oleh negara-negara membangun. Sebagai satu daripada hanya 17 negara yang memiliki kepelbagaian bio di dunia, Malaysia sedar akan tanggungjawab untuk mempertahan dan memelihara sumber asli. Malaysia juga menggesa negara-negara anggota PBB untuk mewujudkan mekanisme kerjasama monetari antarabangsa. Ia bagi membina sistem yang lebih efektif, adil serta mampu mengimbangi keperluan pembangunan sejagat. Dalam dunia yang saling berkait, dasar dan keputusan setengah negara mampu memberi kesan kepada negara lain. Misalnya, dalam mendepani cengkaman inflasi yang melanda dunia, dasar monetari dan penetapan kadar faedah oleh sesebuah negara turut memberikan impak kepada negara-negara lain. Kerjasama dan penyelarasan antara negara perlu dipertingkatkan bagi mencapai matlamat kesejahteraan ekonomi yang lebih adil untuk semua. Dalam struktur kewangan dan monetari antarabangsa yang masih didominasi oleh beberapa kuasa besar serta dalam keadaan pemulihan ekonomi dunia, keputusan dasar monetari domestik perlu diselaraskan dengan mengambil kira realiti serta keperluan negara-negara membangun. Satu lagi perkara yang menjadi keprihatinan Malaysia ialah situasi di Myanmar. Berhubung perkara ini, Malaysia meminta masyarakat antarabangsa mengambil lebih ramai pelarian dari Myanmar termasuk Rohingya untuk ditempatkan semula di negara masing-masing. Tegas Perdana Menteri, krisis Myanmar sukar diselesaikan jika komuniti dunia gagal menangani punca utamanya. Lebih mendukacitakan, Majlis Keselamatan tidak mengambil sebarang tindakan serius dalam mengatasi situasi tersebut. Malah
Ada yang melihat Majlis Keselamatan berlepas tangan dan menyerahkannya kepada ASEAN. Malaysia kecewa tiada kemajuan bermakna dalam pelaksanaan kesepakatan 5 perkara ASEAN, terutamanya oleh pihak junta Myanmar. Dalam acuannya sekarang, kesepakatan 5 perkara ASEAN ini tidak boleh diteruskan lagi. Justru kesepakatan ini perlu diberi nafas baru dan diperhalusi berdasarkan rangka kerja, jangka masa dan matlamat akhir yang lebih jelas. Sesungguhnya yang lebih penting ialah aspirasi rakyat Myanmar perlu dipenuhi. Walaupun bukan negara yang menandatangani Konvensyen Status Pelarian 1951 dan Protokol 1967, Malaysia menerima hampir 200,000 pelarian Rohingya atas dasar kemanusiaan. Awal minggu ini, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menegaskan ASEAN perlu memutuskan sama ada konsensus 5 perkara oleh junta Myanmar masih relevan atau harus dibatalkan segera. Keputusan perlu dicapai sebelum sidang kemuncak ASEAN November ini. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan PBB sedang mempertimbang resolusi yang digubal oleh Britain dan diedarkan Jumaat lepas. Resolusi itu akan menuntut penamatan semua keganasan di Myanmar selain menggesa penghentian segera pemindahan senjata ke Myanmar dan mengancam sekatan PBB. Hani Muhili melaporkan. Resolusi berkenaan juga akan menggesa junta Myanmar membebaskan semua tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi, melaksanakan Pelan Damai ASEAN dan membenarkan peralihan demokrasi. Program Pembangunan PBB UNDP telah meramalkan bahawa impak gabungan rampasan kuasa dan pandemik COVID-19 boleh memaksa hampir separuh penduduk Myanmar terjerumus ke dalam kemiskinan tahun ini. Tentera melakukan pencabulan hak asasi manusia dengan sewenang-wenangnya seperti yang mereka lakukan 4 tahun lalu semasa penganiayaan ganas terhadap Rohingya dan etnik minoriti lain pada dekad sebelumnya. Majlis Keselamatan telah lama berpecah mengenai Myanmar dengan diplomat berkata China dan Rusia berkemungkinan akan melindungi negara itu daripada sebarang tindakan tegas dan rundingan mengenai draft resolusi British mungkin mengambil sedikit masa. Untuk diterima pakai, resolusi Majlis Keselamatan memerlukan sekurang-kurangnya 9 undi menyokong dan tiada veto oleh Rusia, China, Amerika Syarikat, Perancis atau Britain. Perpecahan semakin mendalam, ketidaksamaan semakin meluas, cabaran semakin banyak, dunia perlukan harapan dan tindakan secara menyeluruh. Hani Muhili, New York, RTM. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mencipta sejarah sebagai pemimpin tertinggi Malaysia yang pertama berucap menggunakan bahasa kebangsaan sepenuhnya di perhimpunan diplomatik terbesar itu. Beliau yang tampil segak berbaju Melayu hitam mencuri tumpuan delegasi lain sebaik melangkah masuk ke Dewan Utama. Sekali lagi kita bersama Hani Muhili. Dengan tegas dan jelas, Datuk Seri Ismail Sabri menyampaikan ucapannya selama 23 minit yang diakhiri dengan mengajak komuniti antarabangsa bekerjasama dalam semangat keluarga dunia untuk menghadapi cabaran global. Selain Perdana Menteri, seluruh delegasi negara turut memakai baju kebangsaan dan batik Malaysia. 65 tahun lalu, seorang pemimpin negara yang juga bernama Ismail melangkah masuk ke Dewan Utama PBB dengan berbaju Melayu. Ucapannya dalam bahasa Inggeris namun ada peribahasa yang digunakan dalam bahasa Melayu. Gajah berjuang, rumput juga yang berasa. Itu peribahasa yang digunakan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail Abdul Rahman yang juga pernah menjadi wakil negara ke PBB. Penampilan Datuk Seri Ismail Sabri di Perhimpunan Agung PBB kali ini merupakan yang kedua. Bagaimanapun ia adalah pertama kali secara fizikal selepas menghadiri sesi tahun lalu secara maya berikutan pandemik COVID-19. Hani Muhili, New York, RTM.
4 memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Palestin dalam usaha memperkukuh hubungan akrab yang sedia terjalin. Perjanjian bagi penubuhan mesyuarat jawatan kuasa bersama serta kerjasama bidang kesihatan, pelancongan dan hal ehwal Islam dibuat di hadapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Palestin Mahmud Abbas. Dalam pertemuan kedua-dua pemimpin, Perdana Menteri mengulangi pendirian negara sejak sekian lama. Malaysia mendukung perjuangan dan hak Palestin sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara. Malaysia menentang Israel di mana-mana pertubuhan antarabangsa sehingga Palestin mendapat hak mereka. Ia termasuk proses perdamaian Israel dan Palestin dan penamataan pendudukan Israel di wilayah Palestin. Perjumpaan 30 minit Datuk Seri Ismail Sabri dan Presiden Abbas berlangsung di New York sempena Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-77. Dalam pada itu, Presiden Abbas menjemput Datuk Seri Ismail Sabri mengadakan lawatan rasmi ke Palestin bagi melihat sendiri penindasan dan kemusnahan yang dilakukan oleh Israel. Perdana Menteri mengalu-alukan rakyat Palestin untuk menyambung pelajaran di Malaysia dalam bidang yang penting untuk pembangunan semula negara itu. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan. Bukan perasaan, dapatkan bantuan. Adakah anda okey? Saya sedia mendengar. Ya, tahu di mana bantuan? TALK bersama Harmoni. Let's talk. Minda Sihat. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Konsep keluarga dunia menuntut keharmonian sejagat dilaksana. Menurut geostrategis Profesor Dr. Azmi Hassan, pengenalan konsep itu juga berupaya meredakan situasi konflik global kini dengan amalan komunikasi terbuka. Konsep multilateral diterapkan itu juga senada pendirian Malaysia yang tidak setuju dengan tindakan pengasingan mana-mana negara dalam keanggotaan PBB. Dengan keluarga dunia, konsep multilateral, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, konflik global, perang Ukraine umpamanya, maka ada logiknya konsep keluarga dunia itu kerana tidak boleh dibuat keputusan secara unilateral. Perlu ada perbincangan, pintu komunikasi perlu dibuka, memberi pertolongan bagi mereka yang memerlukan.
55 aktiviti di Karnival Putrajaya 2022 berjaya direalisasikan hasil kerjasama strategik berterusan dengan semua pihak terlibat. Ini termasuk program Putrajaya Berselawat, Karnival Pendidikan dan Kerjaya, Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan konsert Riuh KLFM at Putrajaya. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, aktiviti riadah berkenaan mampu meningkatkan sistem penyampaian Perbadanan Putrajaya selaku pihak berkuasa tempatan menerusi penglibatan komuniti. Dan kali ini kita lihat, ini ialah di waktu petang begini, kita tengok di kiri dan kanan, orang berkunjung di tahap yang cukup luar biasa. InsyaAllah, karnival ini akan berterusan tiap-tiap tahun, tetapi seperti yang kita sebutkan bahawa kalau setahun sekali dia ada 2-3 event itu, dia tak bagus kita buat setahun sekali. Contohnya macam kebersihan best Putrajaya itu, My Best Putrajaya, patutnya kita buat selalu dari masa ke semasa. Jadi karnival ni kita akan ada pre-karnival. Karnival Putrajaya 2022 diadakan selama 3 hari bermula 23 hingga 25 September dari pukul 8 hingga 10 malam bertempat di dataran Putrajaya serta perkarangan Kompleks Perbadanan Putrajaya. Pelbagai aktiviti menarik termasuk konsert KLFM at Karnival Putrajaya menanti pengunjung Karnival Putrajaya 2022. Karnival ini akan berlangsung sehingga esok. Wartawan Adliah Habibullah di lokasi ada perinciannya. Ya betul, Syahril dan Hazel di Angkasa Puri. Ketika ini saya berlintas langsung dari dataran Putrajaya bagi membawakan kepada anda kemeriahan Karnival Putrajaya 2022 yang akan berlangsung sehingga Ahad. Dan untuk berbicara lebih lanjut mengenai kemeriahan Karnival Putrajaya 2022 ini, bersama saya ialah Tuan Rosli Abdul Talib selaku pengarah bahagian perkhidmatan komuniti dan sukan Perbadanan Putrajaya. Jadi Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan apa antara aktiviti menarik yang menanti pengunjung terutama malam ini dan esok. Okey. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Alia dan juga pihak RTM terutamanya kerana sudi bersama kami di Karnival Putrajaya pada malam ini dan seterusnya. Untuk malam ini, keistimewaan malam ini kita bawakan khas konsert Riuh KLFM ke Karnival yang akan membawa ataupun bersama-sama kita pada malam ini beberapa artis tersohor tanah air seperti Hakim Rusli, Floor 88, Datin Alia dan sebagainya, beberapa artis lain. Dan karnival ini juga sebenarnya kita mengadakan berbagai-bagai booth jualan dan juga pameran di sepanjang 3 hari karnival ini berlangsung. Jadi saya difahamkan ada juga cabutan bertuah, 300 cabutan bertuah bernilai lebih RM100,000. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan bagaimana pengunjung yang hadir ke sini untuk memenangi cabutan bertuah tersebut. Betul-betul. Kita ada lebih daripada 300 cabutan bertuah. Semua pengunjung yang hadir ke karnival kita layak untuk diberi cabutan ataupun nombor cabutan bertuah di mana mereka perlu mendaftar di Kemah Urustia. Selepas itu nama mereka ataupun nombor mereka akan diletak di dalam balang selama 1 hari. Jadi tengoklah siapa yang lebih bernasib baik kerana kita menyediakan 300 hadiah, berbagai-bagai hadiah kepada semua pengunjung ke karnival kita pada malam ini. Jadi untuk esok merupakan hari terakhir ya. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan apa pameran atau pertandingan yang akan ada esok? Besok ada berbagai-bagai pameran. Pameran yang telah berjalan mulai daripada semalam akan diteruskan hari besok. Dan hari besok juga kita ada aktiviti sukan rakyat. Kita ada senam robik, kita ada kayuhan dan juga larian ceria. Kita ada booth untuk kerjaya anak-anak muda yang ingin mengetahui perkembangan kerjaya boleh hadir ke sini kerana kita menyediakan berbagai-bagai booth perkhidmatan. Ya. Baik, terima kasih Tuan. Okay. Jadi saya kira untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang dan Putrajaya masih belum terlambat untuk hadir untuk memeriahkan Karnival Putrajaya 2022 ini kerana pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Untuk itu setakat ini saja perkembangan lintas langsung yang saya dapat kongsikan dari dataran Putrajaya ini. Kembali kepada Syahril dan Hazel di Angkasa Puri, silakan.
Mak ingat tak masa kita susah dulu? Kena halau dari rumah sebab tak mampu bayar sewa. Sedih kan masa tu, Mak? Tak apalah, Ros. Setiap ujian tu pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang penting kita sabar. Memang dari dulu lagi, Impian Ros nak tengok Mak happy bila punya rumah baru. Mak dah selesa dah nyewa kat rumah flat kita tu. Lagipun rumah ni cantik, luas, mesti mahal. Nanti bolehlah Mak masak dengan selesa kat rumah baru. Surau, ruang rekreasi, makin bumbung lagi. Rumah ni ada 3 bilik tidur dengan 2 bilik air tau. Harap-harap Mak sukalah. Wah, besarnya Ros rumah ni. Bersua kembali. Sukan Malaysia Sukma edisi ke-20 MSN 2022 akan melabuhkan tirainya malam ini selepas berlangsung lebih seminggu. Majlis perasmian penutupan akan berlangsung di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak UKM Bangi. Antara yang jadi tumpuan pada majlis penutup malam ini, pengumuman juara keseluruhan serta siapakah yang bakal dinobatkan olahragawan dan olahragawati Sukma 2022. Laporannya bersama wartawan Muhammad Zamri Suharani di lokasi. Silakan Zamri. Baik, terima kasih Syaril dan Hazel. Majlis perasmian penutupan pada malam ini akan disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumuh lebih kurang 8.45 malam nanti. Baik, bersama saya ketika ini adalah Ketua Sekretariat Sukma MSN Encik Muhammad Yazid Shoaib yang mungkin boleh menceritakan sedikit selain daripada kita nak tahu siapa yang akan diumumkan sebagai juara keseluruhan, tapi kita nak tahu juga macam mana pemilihan atlet terbaik lelaki dan wanita Sukma untuk kali ini, Encik Yazid. Okey, untuk Sukan Malaysia ke-20 2022 ini kita telah menerima pencalonan daripada 9 atlet lelaki dan 9 atlet wanita yang mana melibatkan 7 jenis sukan. Jadi jawatankuasa pemilihan telah berdasarkan kepada jumlah pingat yang dimenangi. Yang keduanya atlet-atlet yang telah mencatatkan rekod kebangsaan, dan yang ketiganya kita menilai berdasarkan kepada jumlah penyertaan kontijen mengikut setiap acara tersebut. Jadi yang terbaik akan diumumkan pada malam ini. Okey, baik. Mungkin selain daripada Sukma 2022 ni, saya dipahamkan juga MSN nanti akan menganjurkan para Sukma. Mungkin boleh ceritakan kepada penonton lah penganjurannya kali ini macam mana? Okey, selepas selesai Sukma pada malam ini, MSN akan menganjurkan pula Tamasya Para Sukma 2022 yang mana akan berlangsung pada 1 hingga 6 November. Melibatkan 10 jenis sukan, lebih kurang 2,000 atlet yang akan terlibat. Venue-venue pertandingan adalah di Bukit Jalil, Kampung Pandan dan juga Bukit Kera. Jadi kita mengharapkan para Sukma pun akan menjadi meriah seperti mana Sukan Malaysia yang ke-20 ini. Okay, baik. Terima kasih Encik Aziz. Baik, saya kira itu saja dulu yang saya boleh kongsikan dari sini. Syaril dan Hazel, kembali kepada anda. Baik, terima kasih Zamri. Siaran berita perdana di TV1 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada secara langsung Majlis Penutupan Sukma 2022. Anda boleh terus ikuti berita perdana di saluran berita RTM, My Freeview 123 dan aplikasi RTM. Baik. Seterusnya kita ikuti perkembangan sukan bersama rakan penyampai Azam Hussein. Silakan Azam. Skuad bola sepak muda Terengganu tamat penantian 12 tahun. Lizzie Jia terbuka terima kecaman dan kritikan. Terima kasih Syaril dan juga Hazel. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan Sukma 2022. Perlawanan akhir bola sepak semalam menyaksikan Terengganu memenangi ibu segala pingat selepas menewaskan Pulau Pinang 2-0. Aksi yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Ceras Kuala Lumpur itu menyaksikan Terengganu berjaya mendahului pada minit ke-24. Gol dijaringkan Kapten pasukan Muhammad Safwan Mazlan hasil sepakan percuma Muhammad Zahin Raimi Zamani yang melepasi jangkauan penjaga gol lawan.
Tersentak dengan jaringan tersebut, Pulau Pinang yang dibimbing Akmal Rizal Ahmad Ramli cuba bangkit dengan melancarkan serangan bertali arus namun tidak berhasil. Sebaliknya Terengganu berjaya meledak gol kedua pada minit ke-86 apabila kesilapan pertahanan Pulau Pinang yang menyebabkan Muhammad Aidil Azwan tertampan bola ke gawang sendiri. Keputusan kekal hingga whistle penamat dan pingat emas kembali menjadi milik Terengganu selepas penantian selama 12 tahun. Bagi jurulatih Terengganu, Badrul Afzan Razali, peningkatan demi peningkatan ditonjolkan anak-anak buahnya bermula perlawanan pertama hingga ke pentas akhir menjadi ramuan kejayaan skuad Sang Penyu. Kita bawa sini 21 pemain saja. Okey, so bagi saya syukur. Secara peribadinya pingat emas pertama saya sebagai karier saya sebagai jurulatih. So syukur alhamdulillah lagi sekali. So bagi saya ialah future untuk pemain-pemain pembangunan untuk TFC 2 for the next year insya-Allah. Pemenang pingat perak Sukan Commonwealth Birmingham 2022, Eng Zi Yong menjadikan pentas sukma kali ini sebagai persiapan terbaiknya untuk kejohanan antarabangsa yang akan disertai. Zi Yong berjaya merangkul emas buat negeri Johor selepas menewaskan seorang lagi pemain muda negara, Leong Jun Hao, yang mewakili wilayah persekutuan dalam aksi rubber set. So rasa first two set dia main sangat laju. Then maybe third set dia agak slow down tapi saya tetap keep speed saya. So I think this is a crucial point I win the match. I just want to focus every single match and then I hope I can see more about my improvement. Dalam perlawanan akhir itu, saingan sengit dipamerkan kedua-dua pemain. Zi Yong terlebih dahulu dikejutkan Jun Hao yang menang set pertama 21-18 sebelum mengikat kedudukan di set kedua dengan keputusan 21-19. Di set penentuan, Zi Yong menunjukkan penguasaan sehingga ke mata terakhir untuk menang mudah 21-12. Pada tamasya 2018 di Perak, Zi Yong hanya sekadar mara ke pusingan kedua apabila tumpas di tangan juara bertahan Tan Jawi dari Pulau Pinang. Di nilai Negeri Sembilan, Muhammad Hazim Amzad berjaya memenangi pingat emas silat acara Kelasi Putra sekaligus menambah pingat berharga buat kontingen Pahang. Anak didik bekas juara dunia 4 kali, Muhammad Al-Jufri Jamari itu menewaskan wakil Kedah, Muhammad Saiful Hazim Mazuki. Jelas Muhammad Hazim, sukma edisi kali ini adalah tamasya sukma yang terakhir buatnya. Sudah pasti pengakhiran tersebut cukup membanggakan selepas mempertahankan emas diraih pada edisi 2018 di Perak. Alhamdulillah, hari ini saya dapat mengekalkan pingat emas yang kali kedua dalam sukma ni dan ini last sukma saya. Saya dah buat yang paling terbaik untuk negeri Pahang. Hari ini alhamdulillah daripada pagi sehingga petang dan malam ni semua pelajar-pelajar saya telah pun memberikan yang terbaik. Dan kemampuan mereka mungkin sampai tahap itu saja dan kerana tiada rezeki. Okay, jadi akhirnya selepas kita cuba dan cuba, kita dapat pergi 6 final. Jadi bila pergi 6 separuh akhir dan 5 ke final. Baik, dalam saingan bola jaring, kontingen wilayah persekutuan berada pada kelas tersendiri selepas turut berjaya mempertahankan pingat emas mereka. Juara bertahan itu menumbangkan Pahang 63-51 di Stadium Juara sekaligus mengesahkan kejuaraan ke-8 sepanjang penyertaan di dalam sukma. Wilayah persekutuan bermula baik mendahului 22-12 pada suku pertama. Dibantu aksi cemerlang ditampilkan pemain goal shooter Putri Intan Balkis Ahmad Zulkifli. Putri Intan Balkis terus menjadi watak penting membantu wilayah persekutuan mendahului 35-27 pada suku kedua. Pahang bagaimanapun menampilkan karakter berbeza pada suku ketiga, merampat ke jurang mata kepada 41-46. Pertukaran strategi yang dilakukan wilayah persekutuan selepas itu berjaya menyekat kebangkitan Pahang untuk mengesahkan pinggan emas dengan kemenangan 63-51. Biarpun berjaya mempertahankan gelaran, namun bagi jurulatih wilayah persekutuan Norizan Rajab, Pahang bukan pasukan yang mudah untuk ditundukkan.
Pahang adalah satu pasukan yang sedang meningkat naik, dan jika kita tengok pada peringkat sekarang ni, kesemua tim yang menurunkan barisan-barisan pemain muda, saya rasa kita akan meramai pemain bakat-bakat baru yang akan datang mewakili negara. Ia merupakan hadiah perpisahan bermakna buat Norizan yang mahu mengundurkan diri sebagai jurulatih. Bagi pasukan Pahang pula, meskipun tupas, namun pengendalinya Hafizah Jaafar tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan ditampilkan anak buahnya. Saya memang berpuas hati dengan semangat atlet saya yang pamerkan. Memang sangat-sangat puas hati daripada NSL hari itu. Kami adalah pasukan Nedak dan kami dapat buktikan bahawa pasukan Pahang bukan pasukan yang boleh orang pandang rendah. Siang tadi juga berlangsung acara final kriket lelaki di Padang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi. Mereka menumpaskan juara bertahan wilayah persekutuan dengan selesa dalam 7 wiket. Bagi pingat gangsa, berjaya menjadi milik pasukan Selangor. Menurut Ketua Jurulatihnya, M. Mudyandi, kejayaan ini sememangnya bermakna kepada pasukan itu selepas mengharungi pelbagai cabaran. Saya ucapkan terima kasih kepada pasukan-pasukan pemain saya yang sangat bekerja keras, memberi komitmen yang bagus dan telah memberi persembahan terbaik dalam sejarah kriket ni. Tak pernah kita menang selesa begini. Adalah satu kejayaan yang besar sangat, kejayaan kepada individu pemain juga. Kali terakhir pasukan kriket Perak muncul juara pada kejohanan Sukma adalah pada 2004. Manakala kontingen Terengganu menguasai acara pelayaran pada Sukma kali ini selepas berjaya membolot 7 pingat emas daripada 14 kategori yang dipertandingkan. Acara yang diadakan di Pulau Langkawi itu menyaksikan Terengganu berjaya mengumpul emas menerusi kategori optimis U15 lelaki, campuran, RS lelaki, RS wanita, Tekno 293 wanita, International 420S lelaki dan International 420S wanita. Kontingen Sabah pula berjaya membawa pulang 2 pingat emas menerusi kategori optimis U15 wanita dan ILCA 4 lelaki. Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor dan Kedah pula berjaya merangkul sekurang-kurangnya 1 pingat emas di pentas pelayaran Sukma yang menutup tirainya semalam. Terengganu turut mendominasi acara tinju dengan meraih 4 emas dari 12 emas ditawarkan. Emas terakhir diraih Muhammad Syahriman Zahar menerusi kategori heavyweight lelaki akhir. Dia menumbangkan lawan dari wilayah persekutuan Muhammad Izzuddin Abu Saman dengan keputusan 4-1 di Kompleks Futsal Prison 18 di Putrajaya. Anak kelahiran Besut ini berjaya memperbaiki pencapaian pingat perak pada edisi 2018. Saya tidak berhati sikit, tak tahu kenapa saya bermain secara tidak strategi yang seperti ikut saja. Tapi alhamdulillah rezeki memihak pada saya dan berkat doa ibu bapa saya dan janji arwah kos saya. Untuk saya janji bahawa saya akan dapat pingat emas untuk sukan Malaysia ni. Syahriman selepas ini akan menyambung semula pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Tanjung Malim dalam pengajian pendidikan jasmani. Di Kompleks Bowling Padang Bukit Kiara Perlis meraih pingat emas terakhir Sukma 2022 menerusi kategori pairs wanita. Nur Nadirah Azmi dan Ain Nur Najwa Nur Hisham berjaya menempaskan gandingan Kedah Nurul Alia Fitrah Muhammad Ali dan Atirah Muhammad Rozi 24-5 dalam perlawanan akhir. Ain Nur Najwa yang sebab selepas tamat perlawanan berkata, ia adalah hadiah paling bermakna memandangkan ini adalah penampilan terakhir mereka dalam Sukma dan juga kemenangan pertama sejak Sukma Sarawak 2016. Good placing, Ang. Good placing. Sebab setelah dapat pingat gangsa di Sukma Perak dan sebelum datang sini saya injured. Lepas tu alhamdulillah dapat juga pingat emas. Sebelum ni event 4 saya dapat pingat perak dan alhamdulillah saya sangat bersyukur. Injured apa tu? Injured soft tissue injury di lutut kiri.
Ketika ini masih proses recovery atau? Ya, masih proses recovery. Okey, untuk nak waktu macam mana? Alhamdulillah, saya amat bersyukur lah sebab saya berterima kasih Kak Ain lah. Dia banyak bantu saya. Waktu dekat Sukma Perak, dia bantu saya juga. Waktu Sukma Sarawak saya tak dapat minyak. Okey, kita tahu di Perak awak dapat gangsa. Ya, betul. Dan kali ini dapat emas. So, apa makna pingat emas ni pada anda berdua? Pingat emas ni kami adakan kepada pertama jurulatih kami iaitu Encik Khamis dan juga pengurus, ibu bapa dan juga pihak MSN sendirilah. Pingat gangsa menjadi milik gandingan dari Sarawak, Fatin Izzati, Muhammad Nizamri dan Jamiah Hasbi. Baik, susulan penarikan diri Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM dari Sukma 2022 yang terpalit isu doping dalam kalangan atletnya, Majlis Olimpik Malaysia MOM menghormati keputusan yang dibuat oleh PABM tersebut dan berharap isu itu dapat diselesaikan dengan baik. Perkara berkenaan ditegaskan Setiausaha Agung MOM, Datuk Muhammad Nazifuddin Najib selepas Majlis Mesyuarat Eksekutif MOM ke-202 di Bukit Kiara. Jadi kita ada perbincangan dalam soal jawab tadi. Persatuan Angkat Berat dah berikan kata putus yang sebelum ini kalau ada apa kes doping perlu ada penarik dirian. Tapi disebabkan mesyuarat teknikal, Sukma berbincang dan terus dijalankan. Kita pun lihat isu itu benda yang sepatutnya tak patut berlaku sebab benda ini dah dibincangkan awal-awal lagi dan keputusan itu pun sepatutnya dah disetujui daripada awal. Tapi jadi kita lihat ini adalah masuk campur keputusan daripada Technical Committee Sukma. Sebelum ini, PABM mengumumkan untuk menarik diri daripada mengendalikan sukan itu pada Sukma kali ini. Ia susulan 3 atlet dari Terengganu dan Perlis positif doping sekaligus memaksa PABM menarik diri daripada tamasya edisi ke-20 itu dengan mengikut ketetapan seperti yang diluluskan dalam Mesyuarat Agung tahunan 2019 dan Mesyuarat Exco PABM. Pemain perseorangan lelaki profesional negara Lee Zijia meletakkan sasaran untuk berada di kedudukan kedua ranking dunia menjelang akhir tahun ini. Bagi merealisasikan sasaran itu, Zijia bersedia untuk bersaing dalam 3 kejohanan Eropah berturut-turut bermula dari Terbuka Denmark dan Terbuka Perancis bulan depan, diikuti Terbuka High-Low di Jerman pada November. Juara All England 2021 itu berikrar untuk mengutip sebanyak mungkin mata daripada baki kejohanan tahun ini dalam usaha untuk naik 2 anak tangga daripada ranking dunia keempatnya sekarang. Mungkin aiming for masuk ranking number 2 lah. Dan kita pun tahu kalau Humphrey semua saya currently ranking number 2 kan. So bagi saya kena tahan lah sampai end of this year lah. Yeah. Jelas Zijia walaupun prestasinya dikritik hebat termasuk ketika pulang dari kejohanan dunia di Jepun Ogos lalu, dia perlu terus memandang ke hadapan dan berusaha untuk meningkatkan prestasinya. Apa yang berlaku dekat World Champ, dekat Japan Open, saya rasa saya kena accept dan saya kena move on lah. Then looking for next tournament lah. Yeah. Baik saudara, edisi Sukan 24 September berakhir di sini. Saya Zamri Husin. Untuk segmen seterusnya kita kembali bersama Syaril dan juga Hazel. Silakan.
Masih bersama berita perdana. Cadangan mewujudkan mekanisme kerjasama monetari antarabangsa merupakan cadangan yang baik. Bagaimanapun ia menuntut komitmen dan kerjasama pelbagai hala merangkumi dasar ekonomi setiap negara anggota sebelum dapat direalisasikan. Apa juga kerjasama antarabangsa atau multilateral cooperation selalunya memakan masa yang sangat lama untuk dimeterai. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara kita hanya boleh diselesaikan dengan mengukuhkan sistem ekonomi sedia ada. Selain itu, kestabilan politik negara juga amat penting untuk memastikan ekonomi negara terus maju. Menurut beliau, isu ekonomi dihadapi seluruh dunia ketika ini terutama cabaran inflasi dan gangguan bekalan global berpunca daripada ketegangan geopolitik melibatkan kuasa-kuasa besar dunia. Justru isu tersebut perlu ditangani Badan Induk Dunia seterusnya akan membawa kestabilan ekonomi global. Dalam pada itu, ucapan Perdana Menteri di pentas PBB mencerminkan Malaysia bersedia bekerjasama dengan dunia dalam mengurus dan menangani isu itu. Sudah tiba masanya untuk 193 negara anggota PBB untuk saling membantu mencari jalan penyelesaian yang efektif. Menghalusi cadangan yang membawa Perdana Menteri walaupun datang daripada Malaysia, tapi cadangannya patut baik dan satu cadangan yang mungkin akan diambil kira bukan saja daripada negara kita tapi banyak negara yang mengalami isu yang sebaya dan saya rasa mesti mendapat sokongan yang baik di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. 103 aduan diterima Kementerian Kesihatan KKM berkaitan fasiliti yang menawarkan perkhidmatan rawatan estetik bermula Januari hingga Ogos tahun ini. Laporan turut melibatkan kesan mudarat termasuk kecacatan dan kematian prosedur rawatan estetik yang dilakukan pengamal dan bukan pengamal perubatan. Sebab kita sentiasa ada mekanisme perbincangan bersama dengan KPDN AGP. Pusat-pusat perubatan estetik dikawal selia di bawah KKM. Pusat-pusat kecantikan dikawal selia di bawah KPDN AGP. Cuma kita nak pastikan bahawa perkhidmatan dan prosedur yang dijalankan di pusat kecantikan ini tidak melibatkan prosedur dan perkhidmatan perubatan. KKM turut mengambil langkah mengawal selia industri kecantikan susulan peningkatan bilangan pengamal perubatan palsu. Ketika ini, 478 khidmat pengawal perubatan mempunyai surat tauliah dan keistimewaan LCP bagi memastikan perkhidmatan ditawarkan adalah selamat dan berkualiti. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak dermatologi dan perubatan estetik Asia 2022. Lahad Datu merupakan salah satu daerah terbesar di negeri Sabah. Ia menawarkan lokasi percutian menarik terutama bagi yang ingin menikmati keindahan alam semula jadi. Ronda-ronda keluarga Malaysia minggu ini membawa anda meneroka salah satu lokasi ekopelancongan di Lahad Datu iaitu Gua Terpadung. Gua Terpadung di Ulu Sungai Segama merupakan penempatan purba etnik Idaan yang menyimpan pelbagai kisah menarik. Terdapat hampir 100 gua-gua kecil dalam Gua Terpadung yang masing-masing mempunyai tarikan tersendiri. Perjalanan untuk ke Gua Terpadung hanya mengambil masa 20 minit dari Bandar Lahad Datu. Pendakian bermula di checkpoint pertama yang juga mengambil masa hanya 20 minit sahaja.
Sekarang ni saya ada dekat depan pintu Gua Terpadung ni. Jom kita teruskan keindahan alam semula jadi yang ada dekat gua ni. Jom. Terdapat peninggalan keranda purba suku kaum Idaan yang berusia mencecah ribuan tahun di Gua Terpadung ini. Ia juga merupakan pusat pengeluaran hasil sarang burung putih sejak era pendudukan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British di Segama. Sehingga kini aktiviti tersebut masih diteruskan secara turun-temurun oleh suku Idaan. Bagi pecinta alam yang ingin meneroka pelbagai keunikan sejarah, Gua Terpadung adalah lokasi tepat buat anda. Inilah keunikan dan juga keindahan alam semula jadi dekat Gua Terpadung ni. Anda sendiri datang ke sini untuk melihat keindahannya. Jangan lupa teruskan bersama dengan Ronda-Ronda Keluarga Malaysia hanya di RTM. Penyelidik di China berjaya mengklonkan serigala Arktik liar yang diancam kepungusan menggunakan teknologi genetik. Bagaimana agaknya rupa serigala Arktik liar ini? Kita saksikan paparan hashtag. Baik, ini dia klon serigala Arktik betina berwarna kelabu coklat diberi nama Maya itu didedahkan kepada umum baru-baru ini. Kejayaan pengklonan itu bercutanda penting kepada perlindungan hidupan liar dunia dan pemulihan spesies terancam. Serigala Arktik atau serigala kutub merupakan subspesies serigala kelabu berasal dari Kepulauan Arktik Utara Kanada. Serigala tersebut diancam perubahan iklim yang menjejaskan bekalan makanannya. Baik, berita perdana 24 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dan dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.